Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran matematik tahun 4, subtopik bijak buat keputusan. Okey, perhatikan pada gambar rajah yang ditunjukkan hasrat Zura pada bulan Ogos. Okey, saya ingin membuat latihan lompat tinggi. Kasut sukan berjenama memberi keselesaan dan tahan lama. Okey, jadi kita tengok pada dialog. Zura ini membeli kasut sukan berjenama. Itu adalah kehendak. Kenapa? Sebab kenapa dia perlukan kasut sukan yang berjenama? Supaya tahan lama dan memberi keselesaan. Saya anggarkan harga kasut sukan berjenama ni RM120. Wang simpanan saya ada RM60. Saya perlu berusaha mengumpulkan wang sebelum bulan Ogos. Jadi kita tengok pada jadual keperluan dan juga kehendak. Keperluan ni yang utama, kehendak ni adalah yang kedua lah. Okay, keperluan adalah nasi, kehendaknya adalah nasi biryani. Keperluan yang kedua kasut sekolah, kehendaknya adalah kasut sukan berjenama. Keutamaan Zura untuk membeli kasut sukan berjenama. Zura ni dia dah ada matlamat, keinginan dia nak kasut sukan berjenama sebab ingin membuat latihan lompat tinggi. Jadi dia senaraikan apa kaedah yang perlu dia buat supaya dia capai hasrat simpanannya bernilai berharga, simpanannya berjumlah RM120. Okey, kita tengok pada jadual. Harga kasut sukan RM120. Jumlah wang yang sedia ada RM60. Jumlah wang yang diperlukan RM60. Jumlah wang yang perlu disimpan sebulan RM30. Sebab apa? Sebulan RM30. Bulan yang kedua pun RM30. Lengkaplah RM60. Okey, tempoh yang ingin dicapai 2 bulan. Okey, cara untuk kumpul wang lebih banyak ni adalah dia senaraikan cara-cara untuk kumpul wang lebih banyak. Yang pertama, upah jual kuih. Yang kedua, upah cuci kereta. Yang ketiga, jual barangan terpakai. Jadi, Zura ni dah plan, dah buat tindakan apa yang perlu dilakukan untuk capai hasratnya. Okay, kita perhatikan pada jadual C. Okay, ini adalah rekod wang Zura. Okey, kita tengok pada tarikh yang pertama, 19 hari bulan 5. Okey, dia terima wang. Okey, dia ada wang semasa. Wang yang ada dalam simpanan dia adalah RM60. Perbelanjaan dia tak ada buat, jadi baki dia masih lagi kekal RM60. Pada 26 hari bulan 5, upah jual kuih sebanyak RM8. Dia tak ada buat perbelanjaan. Jadi 60 tambah 8, simpanannya dah berjumlah RM68. Pada 2 hari bulan 6, tiada dapat wang. Dia tak ada dapat wang daripada mana-mana sumber, tapi dia ada berbelanja alat tulis. Bila berbelanja, baki wang simpanan dia semakin berkurang. 68 tolak RM15, baki dia RM53. Okey, pada 16 hari bulan 6, dia lakukan aktiviti upah cuci kereta. Dia dapat balik RM40. Dia tiada berbelanja pada hari berkenaan. RM40 tambah dengan baki dia RM53, dapatlah RM93. Pada bulan 21 hari bulan 7, okey, dapat wang dengan cara jual barangan terpakai sebanyak mana? Sebanyak RM50. Tapi dia ada buat perbelanjaan derma tabung sebanyak RM5. Jadi 93 tambah RM50 tolak dengan RM50, dapatlah RM138. Sekarang Zura telah ada RM138. Cukup tak? Adakah Zura berjaya membeli kasut sukan? Zura berjaya.
berjaya. Zura berjaya membeli kasut sukan. Sebab apa? Kasut sukan berharga hanya RM120. Jadi bila dia beli kasut sukan, berapa lagi baki wang yang dia ada? Okey, jadi kita tolakkan. Bila melibatkan baki, operasi tolak. Okey, bila dia tolakkan RM138 tolak RM120, dia masih ada RM18. Yang ni adalah baki yang masih ada selepas dia berjaya membeli kasut sukan. Okey, boleh faham murid-murid? Kita pergi kepada contoh yang kedua. Yuran jambori RM90. Wang tabung ada RM60. Ni yuran jambori RM90. Dia hanya ada RM60. Jadi wang jambori RM90. Dia hanya ada RM60. Jadi berapa baki wang yang dia kena? Ada lagi RM90 tolak dengan RM60. Dia perlukan lagi RM30. Okey, Lee perlu mengumpulkan wang lagi untuk menyertai jambori pengakap pada bulan September. Jadual yang berikut ialah rekod wangnya pada bulan Ogos berpandukan maklumat di bawah. Okey, pakcik beri RM5. Beli buku nota RM6. Jual penanda buku dapat balik duit RM17. Derma Jogaton RM3. Makin berkuranglah duit dia. Jual surat khabar lama dapat RM8. Menang wang cabutan bertuah RM20. Ni adalah catatan Lee pada bulan Ogos. Jadi untuk tentukan dia dapat ke tak menyertai jambori pengakap, kita tengok rekod wang Lee. Pada 1 bulan 8 ni dia dapat ada dalam simpanan dia RM60. Okey, dia tiada belanja apa-apa, dapatlah adalah baki dia RM60. Okey, pada 10 hari bulan 8 pakcik dia bagi RM5. Jadi 60 tambah 5 akan dapat RM65. Okey, kemudian pada 20 hari bulan 8 dia tiada dapat wang, tapi dia ada buat perbelanjaan, iaitu beli buku nota. Jadi 65 tolak dengan RM6. Jadi baki dia ada RM59. Okey, bila RM59, pada 22 bulan 8 dia jual penanda buku. Bila jual dia dapat keuntungan RM17. Jadi tambah balik dengan baki dia RM17. Dapat berapa? 59 tambah 17 dapat 70. Berapa? RM76. Okey, bila RM76 pada 23 hari bulan 8 tiada dapat wang, tapi dia derma Jogaton sebanyak RM3. Okey, bila derma berkurang sebanyak RM3, dia akan ada baki RM73. Pada 25 bulan 8 dia jual surat khabar lama. Dia dapat wang RM8. Jadi 73 tambah dengan RM8 dapatlah RM81. Pada 31 hari bulan 8 ni, 31 hari bulan 8 dia menang wang cabutan bertuah sebanyak RM20. Jadi tiada melakukan perbelanjaan apa-apa, wang dia bertambah sebanyak RM20. Jadi wang dia ada RM101. Adakah wangnya mencukupi untuk menyertai jambori? Cukup. Sebab apa? Yuran jambori hanya RM90, sedangkan dia dah ada RM101. Jadi bila dia dah bayar duit wang jambori, yuran jambori dia masih ada berapa ringgit lagi? Jadi untuk tahu dia masih ada berapa ringgit, kita lakukan operasi tolak. Okey, 1 tolak sifar 1, sifar tolak 9 tak boleh pinjam. Jadi 1 sifar. Dia masih lagi ada
RM11. Boleh faham murid-murid? Okey, bila kita melibatkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, kita boleh rekod perbelanjaan dengan pendapatan yang kita dapat. Jadi bila kita memerlukan sesuatu, kita boleh buat cara macam ni. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.